Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello semua. Hai, hai, hai. Hai sir, Assalamualaikum. Selamat pagi, bertemu kembali. Hari ini saya pakai tudung. Widat, first of all, pertama sekali, ini bukan pagi, dah petang Widat. Okay. Yang kedua Widat, awak memang daripada dulu pakai tudung. Jarang-jarang awak pakai stokin dekat kepala Widat. Okey tak ni? Daripada hari Isnin awak buat perangai Widat. User ni siapa? User ni, oh Sharina. Alright, Sharina. It's okay, never mind, cikgu masih ingat nama awak. Okay, hari ni cikgu punya form 2 hari Sabtu dengan hari Isnin bergabung, meletup. Wow. Okay, selamat datang ke kelas ilmu free bahasa Melayu tingkatan 2. Alright. Jumpalah muka-muka lama. Dilan, Rudy, kita ada Hazia, Anis Zafira, Rifah, Adam Haris, kita ada Sharina, kita ada Husna Batrisha, Nur Ramadhani, Amirul Irsyad, Hana Austin pun ada, Iman Nasuha pun ada. Siapa lagi cikgu nak check dekat belakang, ada tak? Oh, tak ada. Oh, Sufia Hani. Okay, itu je yang buka video. Yang tak buka video kenapa? Mesti baru bangun, betul tak? Muka sembak-sembak, bengkak-bengkak macam kena tumbuk Haziah, muka awak kena tumbuk tu. Kena tumbuk ke muka awak Haziah? Sembak semacam je. Awak semua dah makan belum? Sudah. Okay, very good. Okay, cikgu harapkan awak semua dah siap makan, semua dah kenyang supaya awak boleh fokus apa yang kita nak belajar hari ni. Okay. Awak semua sihat ke tidak? Sihat? Alhamdulillah, syukur nikmat cikgu sentiasa mendoakan kesihatan dan kesejahteraan awak semua. Hai, saya budak baru. Ni Sir Faizul kan? Ke salah masuk kelas ni? Betul lah tu. Yang handsome tu Sir Faizul lah. Okay, jadi awak tak silap. Okay, masuk. Okay, jemput masuk. Mana songkok Sir? Alah, Aimi mana boleh pakai songkok? Sebab hari ni saya tak pakai baju Melayu. Okay, minggu lepas je. Bukan minggu lepas. Hari Isnin lepas sahaja cikgu pakai. Alright, kita masih menantikan kedatangan yang lain. Okay, bila dah penuh nanti, barulah seakan mula mengajar. Okay, dalam lagi 1 minit ataupun lagi 2 minit. Okay. Kejap cikgu tengok berapa dah partisipan yang ada dekat sini. Okay, kita ada Batrisha, Tengku Adini betul-betulkan tudung tu. Baru bangun lah tu. Kita ada Ainil. Okay, lagi siapa lagi? Oh, Kushairi. Okay. Hi sir. Hello. Selalunya saya pakai telekung. Tu yang saya bangga hari ni pakai tudung. Ya Allah, sama je Widat. Okay, telekung ke, tudung ke, sama sahaja. Okay, apa yang nak dibanggakan? Assalamualaikum, Plasian Dancer. Waalaikumsalam. Bismironi. Okay. Saya sampai hati tak kenal saya. Siapa ni? Zira? Zira ke? Yang makan bintang celup tepung tu? Okay. Sebelum kita mula anak-anak, cikgu tak ada sediakan nota dalam aplikasi Maths Kini Plus sebabnya apa yang cikgu nak awak lakukan, awak kena sediakan kertas kosong. Cikgu bagi masa dalam 5 saat untuk sediakan kertas kosong dan pen. Hari ni kita nak buat apa sir? Hari ni kita nak belajar tentang gaya bahasa. Awak ingat tak minggu lepas ataupun pelajar-pelajar luar awak akan belajar Komsas. Dekat Komsas yang puisi tu kita ada gaya bahasa, betul tak Kushairi? Jadinya gaya bahasa ni Hana, hari Isnin lepas cikgu cakap dia ada banyak, lebih kurang dalam 20 jenis gaya bahasa. Jadi hari ni Sir Faizul nak perkenalkan 20 jenis gaya bahasa. So tolong sediakan kertas kosong dan pen sebab saya nak bagi tahu 20 jenis gaya bahasa yang ada dalam puisi. Dah ready ke?
Kalau kat luar tak payah tuliskan, tak payah. Okey, awak hafal je. Apa yang saya cakap tu awak hafal. Tak boleh hafal, awak lukis. Siapa suruh ada kat luar? Dah tahu ada ilmu free awak pergi kat luar. Kenapa ni? Alright. Boleh tak cikgu teruskan? Okey, jom cikgu teruskan. Tak apa, untuk anak-anak yang tak dapat salin, it's okay. Nanti cikgu akan bagi masa untuk screenshot ataupun tangkap layar. Okey, kita pergi yang pertama dahulu. Yang pertama, Anis Zarifah, kita ada anafora. Apa itu anafora, sir? Anafora ni ialah pengulangan, ialah pengulangan perkataan, perkataan atau frasa, atau frasa pada awal baris. Pengulangan perkataan atau frasa pada awal baris. So far so good. Cikgu, boleh tak cikgu bagi contoh? Of course, anything for my anak-anak murid. Contoh yang cikgu ada dekat sini ialah dia punya contoh macam ni. Kalau awak jumpa dekat puisi kan, dia akan jadi macam ni. Masih di situ. Masih di situ, masih memandu. Masih memandu kereta, masih menuju. Masih menuju di tempat yang sama. Ini adalah salah satu contoh untuk anafora. Dekat mana jawapannya? Dekat sinilah. So, nanti dalam exam, kalau dia tanya pasal gaya bahasa, berdasarkan puisi di atas, berikan 2 jenis gaya bahasa. Lepas tu, Hana pun buka lah. Tengoklah sajak yang dia bagi tu. Oh, dekat sajak ni ada pengulangan awal baris. Kan Cikgu Faizul kata, pengulangan awal baris ni, Widat, merupakan anafora. So, apa lagi Rifah? Terus ambil jawapan ni. Dapat 2 markah. Siapa nak bagi? Makcik kantin pun tak boleh bagi. Yalah, makcik kantin boleh bagi nasi lemak je. Boleh bagi awak kenyang. Cikgu yang boleh bagi awak markah. Itu pun kalau jawab betul. Boleh? Sekelas ni boleh tengok balik kan dalam YouTube kan? Entah, tak tahu. Kalau cikgu cakap nanti ada dekat YouTube, awak tak nak join kelas, awak nak tengok YouTube je. Biarkan sendu seorang-seorang kat sini. Mana boleh? Nak cikgu tak tahu. Dia akan post tak dekat YouTube. So buat masa ni awak temanlah janganlah bagi sendu seorang. Dahlah single sendu pula tu kan. Boleh anak-anak cikgu teruskan? Ke nak salin? Salinlah 10 saat cikgu bagi, tak boleh lama-lama. Nanti Aimi buat samyang, susah. Cepat. 10 saat. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, setepi nak SS. Wah, sanggup ketepikan cikgu ya. Lain macam budak-budak zaman sekarang. Sudah? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sir, kena cakap benda elok-elok dengan saya hari ni. Nanti masuk YouTube malu. Widat, sejak bila awak malu ya? Awak bukan tak tahu malu ke Widat? Boleh cikgu teruskan anak-anak? Jom cikgu teruskan. Kejap, ada soalan. So, anafora tu kat awal ayat lah kan, sir? Ya, anafora tu dia dekat awal ayat. Awal baris ayat. Ini baris ya. Dalam sajak ini kita panggil baris. Kita tak boleh bagi satu baris. Awak kena bagi 2 ataupun lebih baris yang berulang dekat awal dia. Settle dekat situ anak-anak? Alright. Kemudian anak-anak, kita ada adik-beradik dia. Apa adik-beradik dia, Adam Haris? Yang kedua, cikgu panggil responsi. Kenapa cikgu panggil adik-beradik anafora tadi? Saya tak tahulah. Syarina,
Kenapa adik-beradik? Tadi kalau anafora dia datang dekat awal, responsi ni pula kita panggil pengulangan kata atau frasa di tengah-tengah baris. Okey, di tengah-tengah baris. Sebab itulah cikgu cakap dia adik-beradik. Adik ni sebagai contoh tu macam mana Saya tak tahulah. Saya kan kentang. Okey, memandangkan awak kentang. Jadi cikgu bagi contoh ya. Tapi salin dulu sekejap. Okey, kita ada responsi. Okey, salin dulu. Salin dulu, lepas tu cikgu bagi contoh. Okey, contoh dia ialah membina, membina rumah, rumah tempat. Tempat apa? Membina rumah tempat berlindung. Membina rumah tempat berlindung. Lepas tu kita ada membina. Membina apa lagi? Membina bilik. Membina bilik. Tempat berteduh. Ini merupakan contoh untuk responsi. Tapi kalau anak-anak tengok contoh yang cikgu bagi ni, dia boleh jadi anafora juga. Betul tak Hana? Sebabnya Ramadhani dia ada membina dekat depan. So dia boleh jadi dua jawapan lah. Satu sebagai responsi, satu lagi sebagai anafora. Ayat dia memang macam tu saya kena. Ayat dia memang macam tu Kenapa macam pelik je? Hazia, ayat dia memang macam ni. Ayat Komsas. So sebenarnya tak pelik. Yang peliknya awak sendiri Hazia. Kenapa pelik? Mana ada orang pakai penyepit baju dekat tudung? Dia ni cakap ayat pelik tapi dia sendiri pelik. Dia tak tahu dia yang paling pelik. Terpelik sekali. Boleh Rudi? Itu yang kedua. Alright, itu yang kedua. Kena hafal ke 20 jenis ni dalam exam nanti. Aisyah, macam cikgu pernah ajar anak-anak murid cikgu tak pernah susahkan anak murid suruh hafal. Apa yang penting? Selain kerjasama, apa yang penting Batriza? Kita kena ambil tahu. Maksudnya awak kena bacalah sikit-sikit. Betul tak Ainil Musfira? Boleh cikgu teruskan ke tidak? Belalah mana satu yang bela? Awak bela, masa depan bela ataupun cikgu yang bela? Mana satu? Cikgu rasa cikgu tak bela. Ke gambar yang bela? Awak tak faham ke apa yang cikgu ajar? Semua bela, janganlah macam tu. Nanti tak nak kawan. Boleh cikgu teruskan? Otak jam. Biasalah syuhada dah lama tak masuk sekolah kan. Dia memang jam sikit. Nanti lama-lama okey lah tu. Cuba letak minyak dekat otak awak. Nanti dah okey dah jam dia. Lancar je. Boleh cikgu teruskan? Jom cikgu teruskan yang ketiga. Yang ketiga ni pun adik-beradik dia juga. Kenapa adik-beradik dia Sebabnya yang ketiga ni kita ada epifora. Kalau anafora dekat awal Zafira, kemudian responsi dekat tengah Rudi, yang ini pula Hana, dia dekat akhir Aimi. Contoh dia macam mana Nazmin Afiq? Sebelum cikgu bagi contoh, cikgu tulis dulu dia punya definisi. Pengulangan. Pengulangan kata atau frasa di akhir baris. Di akhir baris. Sebagai contoh. Apa contoh dia cikgu? Sabarlah. Awak tulislah dulu. Contohnya contohnya ialah hari ini sayang. Hari ini sayang. Esok lusa masih sayang. Apa yang berulang dekat sini? Sayang yang berulang dekat akhir. Boleh ke tidak?
Zira kata biar membawa mati, biar pergi bersama mati itu boleh kan sir? Boleh. Yang penting mati-mati itu dekat akhir. Okey, mati-mati itu dekat akhir. Tapi betul lah, mati-mati itu dekat akhir. Alright. Lain macam je ayat, mana ada lain macam. Okey. Sayang sikit je. Sayang sikit pun tak boleh. Kecoh lah dia ni. Okey. Boleh tak? Cikgu teruskan? Okey, awak salin dulu Cikgu padam yang lain kejap. Okey. Salin dulu. Nak tangkap layar pun boleh. Tak ada masalah. Right? Cincot je. Siapa ni? Zira. Okey, bolehlah buat grup dengan Haziah. Orang kata screenshot. Dia kata cincot. Pelik-pelik lah student zaman sekarang ni. Risau kadang-kadang. Boleh cikgu teruskan anak-anak? Okey. Yang seterusnya, cikgu ada repetisi. Okey. Tapi repetisi ni cikgu nak cakap dia pun adik-beradik. Tapi kita panggil adik-beradik tiri. Okey, yang nombor 2 tadi ya Allah, yang nombor 2 tadi dah padam. Itulah cikgu dah cakap jangan naik KTM. Naik kapal terbang hari ni. Tengok, yang lain semua dah lambat. Biasanya KTM memang lambat. Alright. Boleh cikgu teruskan? Okey, cikgu teruskan. Wan Muhammad. Kita pergi yang nombor 4. Macam biasa cikgu cakap yang nombor 4 ni kita panggil repetisi. Dia adik-beradik dengan anafora, dia adik-beradik dengan responsi, dia adik-beradik dengan epifora. Tapi dekat sini Imelda, dia adik-beradik tiri. Kenapa adik-beradik tiri, Kushairi? Kalau anafora dia mesti ada 2 baris lepas tu dekat awal kan? Syazwina, kalau responsi dia 2 baris dekat tengah-tengah, betul tak? Kalau epifora pula Iman Nasura dia dekat akhir-akhir 2 baris juga. Tapi repetisi ni dia pengulangan juga. Tapi pengulangan dia dekat mana tau? Dia ada dekat dalam baris. Pengulangan kata atau frasa, atau frasa, dalam baris. Sebagai contohnya apa sir? Sebagai contohnya ialah kita menjadi kita. So dia dekat sinilah. Itu merupakan repetisi. Dia nak satu je Fahmi Aziz. Faham ke tidak Batrisha? Faham Batrisha 2927. 2927 tu apa ya? Nombor telefon ke? Orang nombor telefon 012 kat depan. Awak kenapa 2 kat Batrisha yang kat depan bukan 012? Okey. Boleh cikgu teruskan anak-anak? Boleh. Ke 10 saat untuk awak tangkap layar. Cepat. 10 saat. 9, 8, 7. 8, 7 kan? 7, 8, 7, 8. 8, 7. Lepas tu 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey. Cikgu nak bagi satu lagi contoh untuk repetisi ni. Boleh ke tidak anak-anak? Contohnya, mulut mesti manis. Mulut mesti manis. Lepas tu yang keduanya, mulut mesti ramah. Mulut mesti ramah. Lepas tu dia ada apa lagi? Dia ada hati mesti baik. Hati mesti baik. Dia ada dekat satu baris je. Lepas tu satu baris tu dia ada ulang. Mesti. Lepas tu dia punya ulang tu tak semestinya dekat tengah. Fahmi Aziz. Kadang-kadang dekat awal, dekat akhir, dekat mana-mana. Yang penting dia berulang. Faham ke tidak? Faham dah kenapa saya tak jadi cikgu maths? Ya, cikgu dah cakap dah. Matematik cikgu memang tak tahulah. Sukar digambarkan. Okey? Tak apa. Kita ajar bahasa Melayu pun dah cukup. Alright. Boleh ke tidak Fakri? Fakri sibuk menulis ya. Tak apa. Cikgu tunggu Fakri dan lain-lain. Dylan okey tak Dylan? Sufiani okey tak? Boleh Cepat. Kita nak pergi yang kelima. Cikgu janji berapa? Cikgu janji 20.
Okey, cikgu janji 20. Don't worry, kita masih ada masa. Sudah? 9, 8, 7. Cikgu kenapa tak ajar MC? Kenapa tak ajar MC? Kenapa tak ajar English? Tak nak. Okey, penatlah ajar English dan bahasa Melayu. Cikgu nak fokus bahasa Melayu sahaja. Okey, memandangkan anak murid cikgu bahasa Melayu, dia tak berapa nak Melayu. Walaupun Melayu ya Rudy ya. Jadinya cikgu berhasrat untuk ajar bahasa Melayu sahaja. Alright, kita teruskan anak-anak. Yang seterusnya kita pergi nombor 5. Nombor 5 ni pun adik-beradik dengan repetisi Husna Batrisha. Apa dia Hana Austin? Kita ada simplok. Cikgu, simplok tu apa? Kalau repetisi, dia boleh ulang dekat mana-mana satu baris. Tapi simplok ni, dia dekat akhir baris sahaja. Dia ada dekat akhir baris sahaja. Sekejap, cikgu bagi contoh yang sesuai. Okey, sorry, pengulangan. Okey, maafkan cikgu, bukan dekat akhir baris. Okey, simplok ni ialah pengulangan. Okey, pengulangan di awal. Dan di akhir baris. Okey, di awal dan di akhir baris. Sebagai contoh, sayang. Okey. Alright, sayang. Eja betul-betul ya. Okey, sayang 1000 kali sayang. Okey. Sayang 1000 kali sayang. Yang ini lepas tu yang ini. Dia kena ulang dekat awal dan akhir. Seni dari tadi sayang. Biasalah. Okey, tak cukup kasih sayang kot. Okey, tapi tak apa. Okey, awak salin je apa yang cikgu tulis. Saya bagi. Tak mak. Takut. Mak, ada orang nak kasih sayang. Takut mak. 5 bukan 6. Ya Allah, betul lah. Terima kasih. Memang betul cikgu tak boleh jadi cikgu matematik. Okey, nombor memang fail. Maafkan cikgu. Okey. Cepat. Okey, untuk pelasian yang sub kena salin lagi ke? Okey. Suka hati awak nak salin, tak nak salin pun tak apa. Okey, tidak menjadi paksaan. Tapi nanti kalau exam dia tanya, jangan salahkan sir. Okey, lepas tu duk sibuk-sibuk DM. So ni. Tahu pula nak cek gaduh. Okey, orang dah ajar tak nak salin. Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey, cikgu teruskan. Okey, cikgu nak bagi tahu nantilah kalau awak berhubungan lepas tu pasangan awak eja sayang macam ni, awak tinggalkan je lah. Okey. Ini namanya budak-budak WeChat eja sayang macam ni. Okey, ini bukan eja sayang ni. SAYUNK, bukan sayang, dia jadi Sayung alias Syazwina. Okey, dia handsome ke, dia cantik ke, tinggalkan dia. Sebab apa sir? Sebab cacat mana ada kita panggil sayang-sayung. Okey? Tolong tinggalkan dia serta merta. Boleh Tengku Adini. Jangan berani couple dengan orang yang eja sayung begini. Boleh? Okey. Jom cikgu teruskan yang ke-6. Okey, yang ke-6 kita ada apa? Alright, yang ke-6 very simple. Okay, yang ke-6 kita ada bahasa Arab. Okay. Katakanlah nanti dalam exam dekat puisi tu Sharina, awak jumpa perkataan yang menggunakan bahasa Arab. Jadi perkataan-perkataan tu boleh jadi jawapan untuk gaya bahasa Arab. Sebagai contoh macam mana sir? Okey, sebagai contoh kita ada gaib. Gaib tu apa cikgu? Saya tak tahulah. Gaib tu dia macam apa cikgu nak cakap? Dia macam magic. Okey. Dia macam magic. Alright. Kemudian selain gaib, apa lagi yang ada sir? Selain gaib, biasanya kalau macam Arab ni dia ada unsur-unsur apa ni, dia ada GH, lepas tu dia ada WW macam tu. Okey. Cikgu bagi lagi satu contoh yang kita ada mahdum. Okey, kita ada mahdum. Okey, nar wastu pun ada.
Okey, kemudian kita ada syukur pun ada. Alright, ini merupakan pinjaman daripada bahasa Arab. Apa tu semahdum? Mahdum tu se pun tak tahu. Kejap lagi kita cari sama-sama dekat dekat dalam kamus. Okey, kejap lagi saya ajar macam mana nak cari dalam kamus. Okey, kalau hatta boleh tak se? Boleh. Kalau awak jumpa nawaitu, lepas tu hatta. Hatta bukan bahasa Arab sayangku. Hatta ialah bahasa klasik. Okey. Hatta ialah bahasa klasik. Alright. Mungkin kamu akan jumpa maghrib pun boleh juga. Boleh ke tidak? Senang ke tidak? Senang je kan Rudi. Sambil makan boleh jawab gaya bahasa ni. Boleh cikgu teruskan Nazmi Nafiq? Boleh. Okey, seterusnya Dylan. Okey, seterusnya Dylan, cikgu nak pergi yang nombor 7. Nombor 7 ni apa pula se? Okey, nombor 7 ni dah nombor 6. Okey, nombor 7 ni nak bagi tahu gaya bahasa klasik. Contohnya apa? Contohnya ialah hatta tadi. Okey, hatta. Kalau bahasa moden, kalau bahasa klasik hatta. Kalau bahasa moden, kalau kita translate dia akan jadi maka. Lagi kita ada apa? Kita ada sebermula. Sebermula. Cikgu sebermula tu apa? Dia macam mula-mulanya. Lepas tu syairi ada bagi arakian. Bijaklah awak ni. Mesti cikgu yang ajar kan? Dah agak dah. Okay, very good. Okay, teruskan lagi. Kita ada syahadan pun ada. Okay, sama sahaja. Bahasa klasik. Acap kali. Acap kali. Acap kali, yes. Okay, acap kali. Alright, boleh ke tidak? Assalamualaikum dikira bahasa Arab ke? Tidak. Yang pertama cikgu kena jawab Waalaikumsalam. Yang kedua jawapannya tidak. Sebab apa? Sebabnya Assalamualaikum bukan bahasa, dia kata apa? Dikira bahasa Arab ke? Sorry, maafkan yang tintong hari ini. Assalamualaikum ialah bahasa Arab. Okey, terima kasih. Maafkan cikgu. Okey, boleh guna dalam karangan ke? Boleh, tak ada masalah. Alright? Boleh tak? Very simple. Okey, kemudian nombor 8. Okey, kemudian nombor 8 kita ada bahasa klasik, bahasa Arab. Kemudian kita ada bahasa Inggeris. Kod-kod lah nanti awak belajar puisi, lepas tu terjumpa apa? Terjumpa bahasa Inggeris. Okey, banyaknya perkataan saya tak tahu. Tulah Widat, orang suruh baca, awak tidur. Okey, tak tidur, makan, tidur, makan, tidur. Tu je lah kerja awak, Widat. Okey. Cepat. Cikgu bagi salin bahasa klasik, lepas tu kita teruskan dengan bahasa Inggeris. Cepat. Okey, kod-kod ada kan dekat dalam Komsas ke? Okey. Kenapa diorang tahu banyak perkataan? Lah, sah-sah lah cikgu ajar. Mestilah diorang bagi diorang tahu banyak. Awak kenapa tanya soalan macam tu? Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey, cikgu teruskan. Ya. Kemudian bahasa Inggeris. Okey, bahasa Inggeris ni kalau awak jumpa dekat Komsas kita ada contoh. Okey. Anything lah, apa-apa yang dieja dalam bahasa Inggeris kalau ada. Tapi biasanya tak ada dekat dalam puisi, dia ada dekat cerpen, dia ada dekat drama, dia ada itulah cerpen dengan drama sahaja. Boleh ke tidak? Boleh. Senang sahaja. Okey, nanti bila dia tanya, lepas tu awak ada jumpa apa-apa gaya bahasa, awak bagilah jawapan. Terus dapat 2. Siapa nak bagi, betul tak? Alright. Softball dikira bahasa Inggeris ke sir? Softball dipinjam daripada bahasa Inggeris. Sepatutnya dalam bahasa Inggeris kita eja macam ni, softball. Okey, tapi softball ni telah dimasukkan dalam bahasa Melayu, so ejaan dia S-O-F-B-O-L, softball. Faham tak? Alright. Sama juga dengan toxic. Toxic ni dalam bahasa Melayu tapi dipinjam daripada bahasa Inggeris. Okey?
Faham tak? Siapalah pakcik awak? Rudi, panggil cikgu, Cikgu Faizul. Kan sedap nama Cikgu Faizul tu, Rudi. Geram betul budak ni. Nakal betul. Okey, boleh cikgu teruskan anak-anak? Dah pukul berapa? 2:30. Kita ada setengah jam lagi. Okey, seterusnya kita ada apa? Kita ada istilah sains. Nombor 9 ni, okey, nombor 9 ni kita ada istilah sains. Contohlah sains dan teknologi. Contoh, nanti awak baca Komsas, puisi ke, cerpen ke, drama ke. Okey, lepas tu awak jumpa perkataan begini. Virus. Itulah istilah sains. Maksudnya dia pinjam daripada sains. Selain virus, apa lagi yang sains? Sains virus apa lagi? Kita ada apa lagi selain virus? Selain virus kita ada asid. Kita ada karbonat pun ada, karbonik pun ada. Yang penting dia merujuk kepada sains dan teknologi. Okey, oksigen boleh tak? Oksigen boleh siapa ni? Ainur Asma, vitamin. Bukan. Taman tu yang awak main petang-petang gelongsor tu. Okey, ini kita panggil vitamin, bukan vitamin. Okey? Antibiotik boleh tak, sir? Boleh. Klorin boleh tak, sir? Adam Haris, cikgu tahu awak peli cikgu ya. Cikgu tahulah cikgu pernah salah jawab klorin dengan klorofil. Diingat ya Adam Haris. Wah, kalau bab salah cikgu, awak nombor 1 cari kalau mikroorganisma dengan glukosa boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Okey. Boleh tak? So far so good. Okey, so far so good. Terima kasih. Itu 9. Okey. Kita nak pergi yang 10. Ingat cikgu janji ada 20. Okey, so lepas istilah sains, kita ada last one yang berkaitan dengan bahasa ataupun kita panggil bahasa istana. Okey, bahasa istana ni ramai yang dah tahu. Kewidat tak tahu. Yang lain tahu, awak seorang je tahu. Apa Okey, yang pertama ialah bahasa istana kita ada bersiram. Bersiram maksudnya mandilah. Kemudian kalau bersantap ataupun santap, maafkan setulis kata dasar siram ialah mandi. Alright, kemudian santap maksudnya makan. Okey, lagi. Tidur maksudnya beradu. Okey. Anak-anak, sebenarnya cikgu lupa nak bagi tahu. Apa yang cikgu ajar hari ini, sangat popular ditanya dalam exam. Jadinya kalau anak-anak tak salin ataupun tak ambil tahu nanti, form 3 nanti, awak nak cari balik notasa dah tak ada dah. Itulah. Okey. Kemudian kita ada gering. Gering apa maksud dia? Cikgu dah lupa lah. Gering. Bukan garing. Garing tu yang awak goreng ikan tu. Ini gering. Gering. Maksudnya sakit. Terima kasih yang bagi tahu. Alright. Mangkat. Okey, mangkat maksudnya meninggal dunia. Okey, meninggal dunia ialah mangkat. Settle? Habis dah? Okey, lepas tu kita ada bersemayam, mencemar duli pun ada. Okey, selesai 10. Lagi 10 cikgu nak bagi. Cikgu kalau macam patik, beta boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Kalau awak jumpa dekat Komsas. Okey? Daulat pun sama juga. Semua okey ke tidak? Okey, so nak screenshot. Okey, cepat. Okey, cikgu bagi 10 saat screenshot. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, yang ini pula. Okey, ada yang cakap tadi, saya tak sempat nak screenshot. Cepatlah screenshot. 9, 8, 7. Apa maksud daulat, sir?
Daulat tu daulat maksud dia daulat tu dia macam sejenis salutasi. Salutasi tu dia macam bila awak syarahan kan awak bagi salutasi kan. Selamat pagi yang berusaha tuan mengetua, tapi daulat tu kita gunakan untuk kalangan diraja. Okay. Alright, boleh cikgu teruskan? Tepi sikit nak screenshot whiteboard bukan faham. Noted dekat situ Zira. Demi whiteboard diketepikan ini yang pelajar-pelajar yang kita suka ni jujur. Okay, boleh cikgu teruskan? Okay. Alright, cikgu teruskan dengan nombor 10. Okay, nombor 10 ni ialah peribahasa. Okay, peribahasa ni macam mana Okay, peribahasa ni dia ada simpulan bahasa. Peribahasa ni tajuk besar. Dalam peribahasa dia ada jenis-jenis dia, iaitu yang pertama ialah simpulan bahasa. Sebagai contoh, panjang tangan. Contoh panjang tangan. Okey, maafkan cikgu 11. Okey. Kemudian kita ada pepatah, kemudian kita ada bidalan. Okey, kemudian kita ada apa lagi? Kita ada, tak silap cikgu, bandingan semacam. Okey, bandingan semacam. Ini semua jenis-jenis peribahasa ya anak-anak. Kemudian kita ada apa lagi cikgu lupa. Simpulan bahasa, pepatah, perumpamaan. Terima kasih. Okey. Lagi. Kita ada kata-kata hikmah. Pernah tak dengar kata-kata hikmah masa itu emas? Masa itu emas tu merupakan salah satu jenis peribahasa. Okey. Cikgu, bandingan semacam tu macam mana? Kita bandingkan sesuatu dengan sesuatu. Contohnya, bijak seperti sang kancil, sombong seperti merak, licin seperti sutera, putih seperti salji. Begitu. Jadinya kalau anak-anak jumpa peribahasa dalam Komsas, awak boleh bagi jawapan sebagai gaya bahasa peribahasa. Faham batu seperti kayu. Batu seperti kayu. Batu seperti kayu ni cikgu rasa awak bolehlah geng dengan Widat. Okey, buat WhatsApp group sama-sama. Batu seperti kayu? Mana ada batu seperti kayu? Awak okey tak? Buat apa semalam Boleh tak bagi tahu batu seperti kayu. Dengan cikgu-cikgu petak terus confuse. Okey, boleh anak-anak? Boleh. Okey, sebagai contoh cikgu bagi dekat sini. Okey, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Cikgu bagi satu contoh je lah. Okey, ke nak contoh lagi? Okey, muka tembok. Maksudnya tak tahu malu. Okey, lagi kita ada putih seperti salji. Okey, putih seperti salji. Okey, last one. Okey, kita ada masa itu emas. Masa itu emas. Okey? Cendawan memang tumbuh selepas hujan ke? Tak semestinya. Cendawan ni dia boleh tumbuh bukan selepas hujan je. Cendawan ni boleh tumbuh pada kawasan yang lembap. Cumanya kenapa dia bagi peribahasa cendawan tumbuh selepas hujan? Sebab biasanya selepas hujan cendawan ni tumbuh dengan lebih banyak. Dia terus naik macam tu. Okey, saya nak salin boleh? Boleh Iman Nasuha, silakan. Okey, nak lukis pun boleh, tapi tak sempat, cikgu sarankan tulis sahaja. Okey. Cikgu, apa maksud cendawan tumbuh selepas hujan? Cendawan tumbuh selepas hujan ni maksudnya benda tu terjadi dengan banyak. Contoh cikgu ambil situasi jangkitan wabak. Dalam sehari je dia boleh jadi banyak, betul tak? Dalam beribu-ribu. Jadinya kalau anak-anak buat karangan Batrisha, awak boleh tulis jangkitan wabak COVID-19 boleh diibaratkan seperti cendawan tumbuh selepas hujan. Barulah dapat makan lebih. Bila pemeriksa baca, tercekik dia. Bila tercekik, terus dia macam tulis. Makan banyak macam tu. Okey. Okey, cepat. Apa beza salji dengan salju? Tak ada beza. Sama sahaja. Okey, cantik seperti Hazirah dan Haziah.
Oh, ni bukan peribahasa ya anak-anak. Ini kita panggil confident. Okey, jangan jadi macam diorang. Okey, kalau jumpa diorang, buat tak tahu je. Okey, diorang macam ni. Okey, kembang tekak dengar. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, cikgu teruskan ya. Okey, selepas peribahasa, kita ada simile. Simile ni apa cikgu? Okey, simile ni ialah penggunaan, kata kunci, kata kunci seperti, umpama, umpama lagi bagai. Ini ialah seperti umpama, lepas tu kita ada macam. Penggunaan kata kunci. Dia bukan peribahasa tau, Rifa. Tapi dia ada sebelum, cikgu nak terangkan beza simile dengan peribahasa. Peribahasa ni ada peribahasa yang memang dah ada seperti umpama, bagai, macam atau laksana. Betul ataupun tidak? Dia memang dah ada ni kan? Tapi yang simile ni dia bukan peribahasa, tapi dia masih gunakan kata kunci bagai, macam, laksana ni. Faham ataupun tidak? Okey, kalau bagai au dengan tebing, kalau bagai au dengan tebing kita masukkan dekat dalam gaya bahasa peribahasa. Dia bukan simile. Okey, ada kawan awak bagi tahu. Sir nak tanya, apa maksud persis? Persis tu ialah seperti. Maksudnya sama macam. Okey. Sir tak faham lah. Okey. Cikgu bagi slow-slow penerangan slow-slow. Peribahasa biasanya memang kita akan guna seperti, umpama, bagai, macam dan laksana. Betul ataupun tidak? Betul. Okey, contohnya bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Okey, seperti anjing dan kucing. Laksana pungguk rindukan bulan. Itu ialah peribahasa. Dia memang dah guna kata kunci ni. Tapi yang simile ni dia bukan peribahasa, Hana. Tapi dia bukan peribahasa, tapi dia guna kata kunci ni. Contoh cikgu bagi contoh. Okey, seperti Faizul. Katakanlah nanti bila dalam exam, dalam komsas ataupun dalam puisi, awak jumpa seperti Faizul. Lepas tu awak ingat, seperti Faizul ni peribahasa ke? No, bukan peribahasa. Kita panggil simile. Kenapa cikgu? Sebab dia ada menggunakan kata kunci seperti. Dia merujuk kepada persamaan lah. Okey, ingat simile bukan peribahasa, tapi dia guna kata kunci yang ada pada peribahasa. Okey, faham yak dah. Teruknya dia punya bahasa utara. Cikgu tak pernah lagi orang cakap faham yak. Mana ada faham yak? Okey, kalau fikir dia jadi fikir lah kan. Tapi Zira ni dia cakap faham yak. Entahlah, cikgu risau kadang-kadang anak murid cikgu perangai lain-lain macam. Okey. Boleh cikgu teruskan? Okey. Jangan expose. Kalau awak sebarkan aib sir dekat story boleh pula. Okey, bila sir expose awak kat sini langsung tak boleh. Macam tu lah awak ya perangai. Okey, kejap sir, kalau itu peribahasa, so itu peribahasa ke simile? Iman Nasuha, cikgu tak faham awak punya soalan. Kalau itu peribahasa itu itu peribahasa ke simile? Okey, cikgu ulang lagi sekali. Cikgu, okey. Kejap Iman Nasuha nak bagi contoh. Cepat. Okey, Iman Nasuha, bagai hujan tumbuh selepas hujan. Okey, very good example. Okey, kita ada tadi cikgu cakap bagai cendawan tumbuh selepas hujan. Bagai cendawan tumbuh selepas hujan ni dia memang peribahasa. Lepas tu peribahasa memang akan guna bagai, macam, seperti, laksana. Tadi Iman Nasuha ada bagi satu contoh bagai hujan selepas hujan. Ada ke peribahasa hujan selepas hujan? Tak ada. Itu sekadar perkataan yang orang reka. Tapi dia ada guna kata kunci seperti.
Jadinya dia jatuh dekat peribahasa ke dia jatuh dekat mana? Dekat simile. Yes, dekat simile. Okey, itu dia punya jawapan. Still simile. Ya, still simile. Okey, sebab hujan selepas hujan tu bukan peribahasa tapi dia ada guna kata kunci yang ada dekat peribahasa iaitu seperti macam laksana. Faham ke tidak? Boleh cikgu teruskan ke tidak? Okey, cikgu teruskan Ada sikit je ke simile. Dia tak kisah Ali. Okey, simile ni dia boleh jadi banyak. Asalkan dekat dalam Komsas tu dia punya penulis ada tulis seperti, lepas tu perkataan lepas seperti tu bukan peribahasa. Dia boleh jadi banyak. Faham Dan dia boleh jadi apa-apa sahaja. Faham? So simile ni kita boleh reka kan sir? Ya, simile ni penulis boleh reka. Asalkan dia guna kata kunci seperti macam laksana, bagai dan laksana. Faham Boleh tak cikgu teruskan anak-anak? Dah 5 kali ulang. Kalau masuk 10, dia tak jadi dah simile. Dia jadi benda lain. Boleh okey, jom kita teruskan. Okey, cikgu dah ajar 12. Sekarang ni cikgu nak ajar yang ketiga. Yang ke-13. Bagai saya dan bantal berpisah tiada. Danish Rahman, bagai saya dan bantal berpisah tiada ni, cikgu nak tanya Danish, peribahasa ke simile? Mana Danish Rahman? Cepat. Cepat. Semua bagi jawapan betul. Bijak. Siapa ajar? Ni muka ni yang ajar. Jawapan dia simile. Sebab itu bukan peribahasa. Tapi dia ada bagai. Bangga betul cikgu. Okey. Kemudian kita pergi yang ketiga. 13. Okey. Yang ke-13 kita ada apa kita ada paradoks. Apa itu paradoks tu? Paradoks tu maksudnya frasa. Okey, frasa atau kata, frasa atau kata yang bertentangan maksud. Okey, yang bertentangan maksud. Faham ataupun tidak? Tak faham. Cikgu bagi contoh. Salin dahulu. Okey, apa itu paradoks? Paradoks tu maksud dia kata atau perkataan yang bertentangan maksud. Contoh Zira pun dah ada bagi jawapan. Okey, cikgu bagi contoh cikgu dahulu. Okey, cikgu bagi contoh menangis. Okey, menangis dalam kegembiraan. Menangis dalam kegembiraan. Apa yang berlawanannya Hana? Dia menangis. Menangis ni bukan untuk sedih je. Tapi yang dia ni, dia menangis tapi dia gembira. Itu maksudnya paradoks. Paradoks ni ialah berlawanan. Dia macam antonim lah. Dia macam antonim dalam ayat. Okey, gembira dalam kesedihan boleh sahaja. Okey. Cikgu bagi lagi satu contoh. Kesepian. Tahu tak kesepian tu apa? Tak tahu. Okeylah cikgu ubah. Okey. Kesunyian. Okey, kesunyian. Okey, kesunyian di tengah-tengah, di tengah-tengah orang ramai. Okey, kesunyian di tengah-tengah orang ramai. Tengah-tengah orang ramai mestilah dia tak sunyi, bising, tahu tak? Tapi dia cakap sunyi. So dia berlawanan itulah. Orang ramai semua taken. Yelah kot sebab itulah dia sendu ya. Okey. Lagi. Marah dalam kegembiraan tu betul. Mana ada orang bagi jawapan dekat sir tadi? Siapa? Mulut berkata jujur tapi hati berdusta. Okey. Hazira bagi mulut berkata jujur. Okey, mulut berkata jujur. Okey, hati berdusta. Okey, hati berdusta. Boleh sahaja, itu pun merujuk kepada berlawanan. Ada orang bagi jawapan tadi. Siapa?
Ani Zafira bagi. Penatlah cikgu cari awak punya jawapan. Gembira atas derita orang lain. Derita maksudnya orang tu dalam kesusahan lah. Tapi Syarina awak gembira. Punya busuknya hati orang Melayu. Bukan Syarina lah, contoh. Okey. Gembira atas derita orang lain. Gembira atas derita orang lain. Boleh ke tidak? Okey, itu 13. Oh, tak sempat lah. Sampai 15 je boleh tak? Okey, 15. Senyum dalam tangisan se? Boleh, tak ada masalah. Okey. Jangan ada orang anggap awak gila, sudah. Ada senyum dalam tangisan. Okey tak? Kenalah 20 se. Mana sempat? Okey. Dah pukul 2.50. 1 jam awak tengok muka se. Tak bosan ke? Ya, Batrisha. Confident. Bosan lah. Siapa yang cakap bosan? Oh, Rudy. Awas ya, Rudy ya. Cikgu tak nak ajar hari Sabtu. Ngantuk lah, sir. Hazia, kalau ngantuk, okey, kejap. Hazia, kalau ngantuk, awak tengok muka Widat. Muka Widat kelakar. Okey? So, kalau ngantuk, saya tengok muka Widat. Okey? Tu muka. Tapi Hazia, kalau tengok muka awak sendiri pun kelakar juga. Okey? Sebab ada sepit dekat tudung. Jadinya, awak tengok muka awak sendiri supaya tak ngantuk. Okey. Alright. Boleh cikgu teruskan? Okey. Cikgu teruskan dengan nombor 14. Okey. Nombor 14. Senang sahaja kita panggil sinkop. Okey. Hana, macam cikgu cakap, bukan panggil sinkope. Terencak je orang cakap macam tu hari ni, kita panggil sinkop Adam. Walaupun ada E kat sini. Ataupun kita boleh ejen begini pun okey. Sinkop. Okey. Sinkop ataupun sinkof. Apa benda tu, Imelda? Sinkop ataupun sinkof ni merujuk kepada kependekan. Okey, kependekan perkataan. Dia bukan kependekan hazirah ya. Dia memang dah pendek. Okey, ini perkataan, kependekan perkataan. Macam short form lah. Ataupun kita panggil singkatan. Siapa yang panggil? Contohnya singkatan lah, singkatan. Ya, okey, kita panggil singkatan. Contoh cikgu bagi contoh. Aku, dia jadi ku. Hendak, dia jadi nak. Okey. Kemudian kalau apa lagi? Kamu, dia jadi mu. Okey. Kemudian tidak, dia jadi tak. So nanti kalau anak-anak jumpa dekat dalam komsas ke puisi ke, jumpa benda ni, boleh jadikan jawapan untuk gaya bahasa. Dia punya jawapan senang gila kot. Awak dapat 2 markah. Siapa nak bagi kan? Okey. Kalau engkau okey, kalau engkau dia jadi kau. Engkau dia jadi kau. Okey? Kau tak boleh. Kalau KO tak boleh. Okey, kau tu awak guna dalam bahasa WeChat sahaja, Widat. Okey, dalam exam tak boleh tulis kau ya. Apabila boleh, sir? Apabila? Apabila apa yang singkatannya? Dia kena singkat. Okey, daripada perkataan panjang dia kena singkat. Apabila jadi bila. No. Apabila tu memang perkataan dia memang perkataan dia memang apabila. Bukannya singkatan daripada bila. Faham ataupun tidak? Okey, cikgu faham awak confused. Okey. Boleh cikgu teruskan? Cikgu teruskan. Kata nak 20. Cepatlah sikit. Salin. Okey. 9, 8, 7, 6. Lepas ni awak ada ni lagi ke? Kelas free. Ada lagi? Oh, ada. Matematik. Kejap Maaf menyimpang sikit nak tanya. Yang paradoks tu kita boleh cipta sendirilah kan, sir? Awak boleh cipta sendiri. Tapi ramai yang tanya dekat chat. Dia kata, sir, benda-benda ni kita boleh reka sendiri. Awak boleh reka sendiri. Tapi rekaan sendiri tu bukan tujuan utama cikgu ajar. Cikgu ajar gaya bahasa ni, nanti bila PT3 masuk dekat bahagian subjektif, dia akan tanya,
berdasarkan sajak. Okey, dia akan bagi sajak ya untuk pelajar-pelajar yang tak pernah belajar dengan cikgu. Waktu PT3 dia akan bagi sajak, dia kata 1, 2 ataupun 3. So sajak dekat sekolah tak payah hafal. Awak kena faham je sebab nanti dia akan bagi dekat soalan subjektif. So berdasarkan sajak yang dia bagi tu, anak-anak kena jawab soalan. Antara soalan yang akan ditanya ialah gaya bahasa. So, apa yang cikgu ajar hari ni, ada 20 jenis gaya bahasa, awak tulis, awak tak payah hafal, awak ambil tahu, nanti dalam exam kalau masuk, awak senang nak cari. Okey, sajak ya Rudi, bukan sajat. Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, so saya lapar. Okey, kalau lapar ni tak boleh nak tengok muka siapa-siapa ya Hazia, awak memang kena pergi makan. Okey, cikgu tak boleh nak bagi muka-muka siapa-siapa. Oh Syarina, tengok muka Syarina lah. Okey. Azira kata nak Hanista tak? Apa makan tengah hari Hanista? Okey, boleh cikgu teruskan? Okey, dah. Okey, cikgu nak bagi yang senang sekali. Kita ada unsur alam. Okey, unsur alam ni anak-anak, dia merujuk kepada flora ataupun tumbuhan. Okey, ataupun kita atau kita ada lagi satu iaitu fauna, iaitu binatang ataupun haiwan. Katakanlah nanti dekat Komsas ataupun sajak awak jumpa perkataan yang merujuk kepada haiwan ataupun tumbuhan, Rudi. Sebagai contohnya apa? Sebagai contohnya bunga melati. Kemudian pucuk kawa, daun pucuk kawa tu sejenis daun ya. Kemudian lagi apa? Unggas. Cikgu, unggas tu apa? Unggas tu ialah burung. Okey. Lagi beruk. Beruk pun pernah belajar kan? Last week. Okey, ini adalah salah satu contoh unsur alam. Kalau padi boleh. Okey, kereta sagar. Widat, kereta sagar tu nampak macam kuda ke Widat? Yang nak letak dekat unsur alam? Melampau lah Widat ni. Daripada hari Isnin, cikgu tak faham dia makan apa, minum apa, cikgu tak tahu ya. Hati-hati dengan Widat ni. Sesiapa yang berkawan eloklah. Okey, putus kawan dengan Widat. Risau kadang-kadang. Okey. Boleh cikgu teruskan? Takut makan semut se. Tak tahulah. Makan batu kot Widat. Okey, ni bukan semut. Okey. Kalau langit langit. Langit pun boleh. Okey, maafkan cikgu. Okey, ataupun alam sekitar. Okey, alam sekitar. Terima kasih ya. Okey, awak boleh letak langit juga. Okey, langit. Okey, kemudian tanah pun boleh. Ataupun samudra. Tahu tak samudra tu apa? Samudra maksudnya laut. Okey, samudra maksudnya laut. Langit ketujuh boleh. Okey, langit ketujuh boleh. Okey, last tu beruk ke? Ya, beruk. Okey, beruk, lepas tu langit, tanah, samudra. Boleh tak? Kerajaan langit. Kerajaan langit, cikgu tak tahulah kerajaan langit. Yang cikgu tahu sekarang Kerajaan Perikatan Nasional. Mungkin kerajaan langit tu kerajaan awak kot. Okey. Langit ketujuh tu apa Awak tak tahu langit ketujuh tu apa? Langit ketujuh tu biasanya kita merujuk kepada syurga. Langit ada banyak lapis. Okey, yang ketujuh merupakan syurga. Okey? Sidratul Muntaha. Wah, Alughatul Arabiyah. Okey, pandainya anak-anak murid cikgu. Okey, Lauh Mahfuz. Ya, betul. Okey, boleh cikgu teruskan? Nak teruskan pun dah tak boleh. Dah 2:59. Itu sahaja untuk hari ni anak-anak. Terima kasih. Bestnya jumpa student lama cikgu. Sebab ada di antara kamu yang dah berhenti melanggan sebabnya nak masuk sekolah minggu depan kan. Okey. So hari ni je masa kita yang macam sama-sama okey, kita bergabung meletup wow kan. Sabtu dengan hari Isnin. Alright. Itu sahaja. Gembira berjumpa awak. Okey, cikgu harapkan ilmu yang cikgu bagi dapat dimanfaatkan oleh awak. Cikgu sentiasa mendoakan kesihatan dan
kesejahteraan awak semua. Cikgu doakan kejayaan awak selalu di dunia dan di akhirat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Bye-bye. Jangan lupa makan. Widat makan nasi, jangan makan batuk.